Hai, selamat malam dan selamat menyaksikan anugerah paling berprestij di tahun 2020. Anugerah malam ini. Iya, memang saya. Jangan panjat pagar tu. Baik, di malam ini, anugerah malam ini bakal anda saksikan selebriti yang kami pilih, yang mempunyai kredibiliti yang kami cari untuk memenangi anugerah yang hanya wujud di anugerah malam ini. Ingat, seperti mana yang saya cakap, anda berbakat, tapi mungkin anda tidak layak menang. Kami memilih siapa yang kami rasa perlu menang, termasuk saudara mara kami. Baik, pada malam ini, apakah anugerah yang bakal dipertandingkan masih menjadi persoalan. Tapi yang pasti, kelibat seorang ataupun satu sosok tubuh hero Malaya telah pun kelihatan di red carpet anugerah malam ini. Jadi mari kita sama-sama saksikan siapakah hero Malaya yang saya maksudkan. Masih maintain, masih segak. Datuk Rosyamno. Bagus pun. Terima kasih Tok sebab sudi meluangkan masa, walaupun saya dengan Datuk Rosyamno sangat pack, tapi Datuk Rosyamno mengadakan masa untuk datang ke anugerah malam ini Tok. Sungguh segak, sungguh bergaya. Sebab nak menang. Pasti Dan Tok. pasti menang. Sebab tu saya datang. Kalau saya tak menang, saya tak datang. Makin kaya, makin riak. Ini yang kita nak. Riak kan? Betul tu. Ini yang kita nak, semangat begini dalam arti-arti itu. Baik tu, apabila Datuk menangkan pakaian begini, semua saya saya yang potong putih pekerja di Rosyamat, saya tak kisah tu. Cuma saya nak Yang tahu awak ke yang jaga bagian ayam tu? store boy tu. Okey. Baik tu. So pakaian yang cantik, Aha. suit yang cantik, kasut yang cantik, potongan rambut yang cantik. Ya. Boleh Datuk kongsikan dengan kami dekat mana nak dapatkan ni Dok? Kalau nak dapatkan ni, datang kat rumah saya, memang wardrobe saya punya. Semua baju Datuk memang Semua memang saya punya. Sebab saya dekat rumah ada tukang jahit sendiri. Yang saya punya ada orang yang akan reka baju saya sendiri. Memang duduk dekat rumah saya. semata-mata untuk jahit baju Memang saja. jaga rumah saya, jaga pakaian saya apa semua. Dia akan, sampailah saya tidur pun, dia akan selimutkan saya. Dia bobok kan? Dia bobokkan sekali. Baik itu. Betulkan saya kalau saya salah. Tadi Memang saya salah. nampak belum cakap lagi. Boleh cakap lagi. Tadi saya nampak macam ada helikopter yang turun di depan padang. Adakah Datuk yang datang naik helikopter? Tak, saya naik drone terbaru saya. Kereta terbang. Kereta terbang yang gold plated. Jadi Datuklah manusia pertama di tahun 2020 Malaysia yang memakai Tak. kereta. Saya tahun 1995 saya dah pakai drone dah. Dah ada kereta terbang. Dah ada. Wow, ini menandakan kami masih mundur dari Datuk Rosyamno. Baik itu. Maknanya awak ketinggalan zaman lah. Baik tu. Jadi mungkin Datuk boleh kongsi Riak sikit tak apa Tak apa tu, memang kita tahu Datuk macam mana. Boleh kita tahu bagaimana perasaan Datuk datang malam ni? Adakah Datuk begitu yakin menewaskan pesaing-pesaing Datuk yang lain? Siapa yang boleh tanding saya? Cuba sebutkan nama-nama dia. Mungkin Johnny Depp. Johnny Depp jauh. Sangat jauh pada saya, Johnny Depp. Maksudnya Datuk dah sampai ke level. Saya pun ada tengok filem Datuk dalam Bali. Lakonan Datuk super. Itu baru sikit. Betul. Yang ada filem-filem saya yang lebih hebat tak keluar pun. Sebab saya buat filem-filem ni semua, saya sign kontrak dengan dia untuk tontonan saya dan keluarga saya saja. Wow, maksudnya memang Datuk bayar dengan harga filem
Tapi untuk satu filem ditonton lebih di kurang rumah. dalam 150 juta US saya bayar hanya untuk tontonan keluarga saya semua, itu saja. Wow. Dan memang layak saya menang malam ni. Betul tu. Hmm. Saya Sebab mendoakan saya benda bayar yang sama. untuk saya menang. Datuk bayar untuk Datuk menang. Untuk undi semua. Jawapan telah ada. Tetapi keputusan yang kami cari dalam acara apakah, dalam anugerah apakah yang bakal kita pertandingkan Datuk Rosyamno. Semuanya bakal terjawab sebentar lagi dalam anugerah malam ini. Mungkin kita akan lihat daripada segi maintain kekacakannya, ataupun mungkin kita akan lihat daripada segi maintain jobnya, maintain wang sakunya, ataupun maintain bilangan isterinya. Undian ditentukan daripada pembelian peti sejuk. Satu peti sejuk mewakili 10 undian. Hai, bertemu lagi dengan saya Syuk selaku host anda untuk anugerah malam ini istimewa di Awesome TV. Baik, pada malam ini di pentas utama ini kita bakal pertandingkan anugerah selebriti paling maintain. Mungkin kita akan lihat daripada segi maintain kekacakannya, ataupun mungkin kita akan lihat daripada segi maintain jobnya, maintain wang sakunya, ataupun maintain bilangan isterinya. Baik, pada malam ini undian ditentukan daripada pembelian peti sejuk. Satu peti sejuk mewakili 10 undian. Jadi anda telah melakukan tugas anda. Kami di sini ingin melihat siapakah yang dipilih oleh netizen kita untuk memenangi anugerah kali ini. Jadi mari kita sama-sama lihat siapakah calon-calonnya. Anugerah selebriti paling maintain. Trofi anugerah selebriti paling maintain jatuh kepada Datuk Rosyamno. Wah, tu. Biasa dapat misal ke tu? Besar lagi ni. Nanti kita boleh bincang balik tu. Boleh buat ucapan? Boleh, silakan tu. Saya malam ni amat berbangga kerana dua lagi calon yang tidak hadir, akhirnya mereka kecundang kerana tidak hadir, dan saya ialah macam saya katakan pada awal tadi, saya mampu membeli banyak peti ais dan bagi kepada netizen untuk mengundi saya. Baik, Dok. Dan akhirnya saya menang. Wow. Saya menang malam ni. Dok, saya nampak beberapa kelibat dalam 4-5 orang peminat Datuk yang memakai baju Datuk Rosyamno. Ya. Boleh saya tahu nama fan club Datuk? Rosyam Fan Club Imagination. Rosyam. Nama macam kedai runcit tu. Kedai runcit itulah yang menjadikan pada awalnya perniagaan saya buat kedai runcit dan akhirnya jadi besar sekarang. Wow. Dan akhirnya saya mampu untuk menang pada malam ini. Inilah dia Datuk Rosyamno, bukan saja maintain dari segi rupa, dari segi job. Ayo, artis Malaysia, undi diri sendiri. Undi diri. Jikalau anda nak menang anugerah. Baik, banyak lagi yang kita akan bincangkan dengan Datuk Rosyamno. Kita jumpa lagi dalam anugerah malam ini. Sebagaimana yang kita kenal Datuk Rosyamno, seawal pemberbitan Datuk pada tahun 1985. 84. Arwah Hussein Abu Hassan adalah bapa saudara saya. Baik. Jadi maknanya saya dengan Faizal ni sepupu lah. Bila saya main bola, saya seorang pemain bola yang bagus. Hai, bertemu lagi dengan kami di anugerah malam ini istimewa untuk Awesome TV, di mana anugerah ini kami yang memilih kalau anda layak menjadi pemenangnya. Baik, bersama saya Datuk Rosyamno, pemenang bagi anugerah selebriti paling maintain. Tahniah sekali lagi, Dok. Ya, terima kasih. Baik, Dok, sebagaimana yang kita kenal Datuk Rosyamno, seawal pemberbitan Datuk pada tahun 1985. 84. 84 lebih awal. Buat research sikit ya. Saya cuba buat research.
Orang ajar. Dia orang tulis salah ni. Saya dah marah tu. 1984 ketika itu filem Gila-Gila Remaja. So antara dialog yang rasanya tidak siapa lupakan, peperiksaan. Ya. Baik tu. Pada masa tu macam mana boleh Datuk diajak berlakon untuk filem? Okey, sebenarnya pembabitan saya ketika tu tengah menunggu keputusan SPM. Baik tu. Dan arwah Hussein Abu Hassan adalah bapa saudara saya. Baik. Jadi maknanya saya dengan Faizal ni sepupu lah. Jadi bila saya pergi raya kat rumah dia dan kemudian saya dapat berita yang Hussein Abu Hassan ni, arwah ni nak buat filem Gila-Gila Remaja. Dan Faizal kata, jom lah, cuba lah kan. Dan saya pergi audition, alhamdulillah dah dapat. Itulah di antara langkah pertama saya terbabit dalam industri lakonan. Dan sebelum tu sebenarnya memang kalau tidak saya dah jadi footballer. Baik. Kalau Datuk bukan ni, Datuk seorang saya jadi pemain footballer. bola. Sebab apa? Bila saya main bola, saya Baik. seorang pemain bola yang bagus. Baik. Dan Posisi Datuk ketika tu? saya main midfield. Oh. Midfield. Jadi bila saya main bola petang-petang, mak saya selalu pukul saya, bantai saya. Petang-petang. Kalau tidak, masa tu Manchester dah beli saya, tapi mak saya tak nak jual. Sayangnya tu. Sayang, memang sayang. Kalau JC tidak, Datuk masa tu? apa dia? JC Datuk masa tu dah ada nombor dah? Dah ada nombor 888883. 888 lebih kurang dalam 5 nombor. 5 nombor. Sebenarnya tu, Memang saya agak special sikit lah. Sebab memang saya main bola ni memang saya sangat bagus lah. Betul. Tapi dah ditakdirkan saya jadi seorang pelakon lah. Sayangnya tu. Jadi maksudnya program ada dia orang kata mencari nama seseorang tu sebenarnya asalnya lah mencari Rosyam. Mencari Rosyam sebenarnya. Tapi bila saya dah terbabit dalam dunia lakonan, jadi dia orang terpaksa tukar. Itu sebenarnya nama samaran saya. Sebenarnya Nama samaran saya. Nama samaran tu. Dan dia orang bayar saya untuk nama tu saja. Nama saja. Sebab apa? Idea tu datang daripada saya asalnya. Wah itu. Wow, satu cerita yang pada saya sungguh dramatik itu Tak dramatik, dia macam ngeri sikit. Dia dramatik tu salah tu di perkataan tu. Betul. Saya terlepas pandang dipukul ibu. Itu yang ngeri tu Ya, betul. Kena hanger ke tali pinggang tu? Getah pipe. Pedih. Pedih. Masa tu memang pedih tu. Baik. Jadi selepas Datuk menceburi bidang lakonan dan sampai kini saya rasa Datuk still maintain, bukan saja walaupun dah berumur, tapi kita tak nampak Datuk untuk watak-watak yang orang berumur tapi watak gangster, watak hero, tetap Datuk maintain boleh bawa. Dalam karier kita ni kita harus ada perancangan lah. Baik. Sebab apa? Saya memandang bahawa saya nakkan branding Rosyamno tu agar ada sampai kepada penghujungnya. Jadi saya terpaksa memilih, kalau tengok hari ni drama-drama TV saya tak berlakon kecuali satu drama untuk hari raya setiap tahun. Jadi saya nak maintain nama Rosyamno, saya terpaksa memilih sikit. Dan saya bernasib baik sebab apa? Saya ada kerja-kerja lain yang saya buat untuk sumber ekonomi saya. Dan saya tahu rakan-rakan saya yang lain juga mempunyai pemikiran yang perancangan macam saya, tapi mungkin mereka tidak ada sumber ekonomi yang lain. Mereka terpaksalah buat banyak dalam TV dan tak boleh banyak memilih sangat. Jadi saya alhamdulillah boleh memilih sikit, dan macam orang kata, untuk mencari satu nama untuk popularkan diri bukan satu perkara yang mudah. Benar, tapi untuk maintain nama kita lebih sukar daripada mencari populariti. Jadi saya mengambil perancangan yang macam tu. Jadi saya buatlah untuk image Rosyamno tu kan, branding Rosyamno. Dan macam hari ni Anugerah, tengok saya terpaksa keluarkan duit saya. Walaupun bagi saya beli peti ais 1 kilang tu terlalu sikit modal dia. Jadi untuk saya menang award untuk maintain nama saya beli. Dan sebab Datuk beli peti ais 1 kilang tu, kilang tu sekarang dia produce apa? Kilang tu sekarang saya dah beli kilang-kilang tu untuk standby untuk next punya Anugerah malam ini. Maksudnya kalau dia keluarkan peti ais, memang pemenangnya Datuk Rosyam. Jadi minta maaf lah untuk di masa akan datang. Saya harap selebriti-selebriti kat Malaysia tu janganlah bertanding. Betul. Mungkin semua kategori saya akan menang. Baik Tok. Betul, semangat macam ni kita nak tahu. Baik, dan dengan kata Tok, Datuk Rosyamno juga sekarang ni tengah sibuk berlakon filem overseas Tok. Di Hong Kong. Di Hong Kong. Alhamdulillah, dulu saya dapat berlakon dalam filem Kabali, walaupun watak saya kecil, tapi itu experience yang begitu besar dapat berlakon dengan seorang mega superstar Rajinikan. Dan alhamdulillah tahun ini saya dilamar oleh production Hong Kong, iaitu dari satu studio namanya Mandarin Motion. Mandarin Motion, dan saya berlakon bersama aktor terkenal di Hong Kong namanya Louis Koo dalam filem bertajuk G-Storm. G-Storm ni is a series filem
untuk anti rasuah punya. Dulu dia orang ada P-Storm, P-Storm, S-Storm dan kali ini G-Storm. Selain itu sajalah untuk mungkin penonton anugerah malam ini nak tahu, adakah Datuk pernah mendapatkan khidmat susuk? Kerana Saya buat balik daripada Korea. Kan zaman moden sekarang. Zaman moden, kenapa kita nak pakai susuk ni semua? jadi memang benar Datuk ada buat rawatan muka. Saya pergi ke Korea baru-baru ni, dia orang jemput saya dan dia orang bayar saya. Dia orang bayar Datuk untuk Datuk buat muka. Dia buat muka ni, dia bayar saya dan akhirnya dia orang buat muka saya dan dia orang jadikan model. Kalau awak pergi ke Korea, awak akan nampak di billboard tu semua muka saya. Dan saya akan terasa dulu muka saya macam muka awak, hodoh macam awak. Jadi bila saya dah pergi Korea ni, okey, saya dapat muka yang baru sekarang ni. Betul. Ada soalan lagi? Bodoh ke bodoh? Hodoh. Kadang-kadang kita ada melakukan silap sebab apa? Tadi sebelum datang ke anugerah ni saya minum air sirap. Jadi maksudnya Datuk Rosyam tidak pernah mengamalkan ubatan-ubatan tradisional, bom-bom. Itu bukan ubatan tradisional, itu kurafat. Kurafat. Datuk Rosyam tak pernah. Yang macam Samsul buat filem kurafat, tengok tak? Saya tengok tu. Takut. Takut. Baik, jadi tadi Datuk ada kongsi bahawa Datuk nak kekalkan, maintain untuk nama Datuk ada dalam industri 1 tahun 1 drama. Itu pun untuk raya. Dan saya ada juga ada filem lah. Alhamdulillah, saya ada lagi 2-3 filem yang sedang dalam menunggu giliran untuk keluar ke Pawagam. Baik, baru-baru ni pun sebelum G-Storm saya berlakon dalam filem keluaran Singapura bertajuk Deleted. Deleted. Wow, itu boleh kita tahu. Deleted tu maksudnya tahu? Tak tahu. Deleted ni makanan. Maksudnya Datuk dia pisang goreng. Datuk bawa watak chef. Jadi maksudnya kalau kita nak order pisang goreng keju, deleted cheese. Deleted cheese. Baik itu. Jadi dalam cerita tu Datuk memainkan watak sebagai pisang. Bukan. Saya jadi minyak dia. Betul. Baik, dalam kita mencari selebriti sebenarnya untuk anugerah selebriti Parliamentin, kita agak pening kepala tu. Sebab pada Datuk, kalau kita lihat di Malaysia juga ramai yang kita tengok masih lagi maintain walaupun dah berusia. Tak kisah dari segi job, daripada segi rupa. Jadi kalau Datuk tengok calon-calon tadi, siapa saingan Datuk yang paling sengit? Dah macam saya katakan pada awal tadi, tidak ada saingan. Saya pada awal lagi saya dah menjangkakan saingan saya ni macam tak payah bertanding lah. Biar saya seorang je bertanding. Sebab saya dah tahu dia orang takkan mampu untuk membeli factory tu. Macam filem yang saya berlakon G-Storm tu, saya berlakon jadi jahat. Dan selepas ini dia akan buat Z-Storm. Z-Storm saya akan jadi hero. Sebab saya akan beli dengan company-company itu sekali dan saya akan lantik diri saya sebagai hero untuk filem tu. Datuk kira macam penjajah. Di mana Datuk pergi, di situ Datuk akan beli semua benda. Itu bagus sebagai inspirasi untuk artis-artis Malaysia. Dan malam ni adalah anugerah malam ini saya keluarkan segala rahsia saya supaya artis-artis kat Malaysia dia mengikut jejak langkah saya. Terima kasih Datuk. Cuma Datuk punya target sepanjang mana, sejauh mana lagi untuk Datuk berlakon sebenarnya? Sebenarnya saya selagi saya ada kedegat dan di industri player-player nakkan khidmat saya sebagai seorang pelakon, saya akan terus berlakon kerana saya memang daripada awal pembabitan saya adalah sebagai seorang pelakon. Kemudian saya jadi produser, buat penjagaan. Tapi jiwa saya adalah jiwa seorang pelakon. Dan selagi saya ada kedegat, macam saya kata, selagi khidmat saya diperlukan, insya-Allah saya akan terus berlakon. Kalau diorang tak nak ambil saya berlakon, diorang akan rugi. Betul. Diorang akan rugi sebab apa, panggung-panggung wayang semua saya akan beli. Satu hari nanti saya akan beli semua panggung-panggung wayang dan semua yang penonton-penonton tu akan tengok percuma. Dan saya akan buat filem saya sendiri dan saya akan tayangkan secara percuma dan filem saya akan panggung saya akan pecah panggung sebab saya akan bayar semua. Betul. Dan tiket-tiket pun mungkin Datuk yang beli sini. Kan saya dah cakap tadi bagi percuma. Kau faham ke tak faham ni? Saya faham. Awak interview siapa ni, faham tak? Tak mahu. Saya baru try nak biasakan diri tu. Jangan kepek-kepek sangat dah, duduk tak elok Untuk seterusnya mungkin kita nak cuba mengorek sedikit. Mengorek rahsia Datuk. Okey. Daripada segi awet muda Datuk, sebab kalau kita tengok Datuk maintain wajah Datuk ketika peperiksaan macam ni. Cuba Datuk buat peperiksaan. Peperiksaan masih sama tu? Masih sama. So rahsia tips mungkin Datuk boleh kongsi? Saya rasa dalam kehidupan kita ini yang paling penting kita tengok apa yang paling penting. Allah jadikan manusia ini daripada kepingan-kepingan tanah liat yang berwarna hitam, kan? Allah kata lalu aku bentuk dengan tangan aku, lalu aku tiupkan sebahagian daripada roh aku. Dalam jasad manusia itu ada satu organ nama dia hati.
Hati ini yang paling penting kerana perbuatan kita daripada hati itu datang pada akhlak. Akhlak kita berdampingan dengan orang dan orang sebenarnya mendoakan kebaikan untuk kita. Kalau kita ada sifat yang tidak elok, orang-orang tidak akan berapa suka pada kita dan dia akan menuturkan kata-kata yang tidak baik pada kita dan dia akan memberikan impak secara kita tak nampak sebenarnya. Itu adalah doa sebenarnya. Jadi bukanlah saya kata saya ni seorang yang baik hati sangat. Tapi bagi saya itu di antara, sebab awak dah tanya, itu di antara perkara-perkara yang harus kita jaga dalam kehidupan kita dan dalam masa yang sama juga makan tu jagalah. Makan jaga supaya jangan badan kita contoh macam ni lah kan. Macam ni kalau makan tak ingat dulu ni nafsu. Jadi nafsu kena jaga. Kalau nafsu buruk dia akan jadi macam ni. Kan dia buruk. Jadi maknanya kalau nafsu dah buruk, dia akan datang, dia akan naik keluar kat muka nampak buruk. Itu masalahnya. Terima kasih Datuk Rosyamno. Pemenang ada apa-apa nak tanya lagi ke? Paling maintain. Sebab saya maintain pada awal kan kata-kata saya yang awak cakap saya riak tadi. Awak cakap saya tak boh tadi, jadi saya terpaksa maintain. Tapi sebenarnya sebaliknya saya tidak macam tu, tapi awak yang mulakan dulu. Kita akan jumpa lagi dan banyak lagi benda yang kita nak tanya Datuk Rosyamno. Jangan sedih sangat sebab apa buruk sangat. Dah lah buruk, bila sedih tu nampak lebih buruk. Itu kita kena jaga juga kan. Kita kembali selepas iklan ni. Kita baru saya cakap pasal hati tadi kan. Kenapa nak menipu? Tak, memang benar. Banyak orang cakap saya umur dalam 22 macam tu atau 30. Itu dah melampau. Saya pergi Korea, gila. Datuk bersedia tak untuk berkongsi dengan kami di Anugerah malam ini? Berapakah sebenar usia Datuk Rosyamno? Cuba teka. Kita nak tanya pendapat brother ni. Apa nama? Yan. Kita akan tanya pendapat Yan tentang Rosyamno. Apa pendapat tentang Rosyamno? Rosyamno dia punya berlakon best. In action semua apa, in character semua dia boleh buat apa semua. Mulut memang tak boleh bergerak kan? Suara keluar, mulut tak gerak. Dia kena sumpah tu sumpah yang tinggi ni. Okey, kita dah bagi anugerah artis paling maintain pada Rosyamno. Apa pendapat you? Terbaik untuk dia sebab dia banyak motor filem walaupun dia tak banyak untuk drama ke apa semua cekrama. Tapi dia banyak tu filem, so dia ada high quality actually. Kalau you ada pesanan apa-apa pada Rosyamno, apa yang nak pesan? Rosyamno, saya meminat awak kerana ambil saya berlakon pun boleh juga. Saya pun pernah syuting beberapa kali juga tapi tak pernah sampai ke filem. Kalau nak juga. Jumpa saya kat sini pun ada, saya kadang-kadang dia ada kat sini. Selalu dekat sini je dia. Baru-baru dia saya kat weekend je saja, weekend je. Ya. Okey. So, tolong announcekan anugerah artis paling maintain untuk Rosyamno. Okey, anugerah yang paling maintain sekali. Saya rasa Rosyamno lah. Rosyamno terbaik. Alright. Thank you. Terima kasih. Good luck. All the best. Yeah. Ramai yang menyangka Datuk Rosyamno seawal umur 30-an. Nampak sangat kau ni. Kita baru saya cakap pasal hati tadi kan. Kenapa nak menipu? Tak, memang benar. Banyak orang cakap saya umur dalam 22 macam tu atau 30. Itu dah melampau. Saya pergi Korea, gila. Jangan buat saya balik sekarang. Tak. Pada saya sebenarnya, saya pun sendiri rasa 20-an. Jadi nak ambil hati je lah kan. Jadi mungkin Datuk bersedia tak untuk berkongsi dengan kami di Anugerah malam ini? Berapakah sebenar usia Datuk Rosyamno? Cuba teka. 27. Melampau. Saya lahir pada 1 Mac 1967 dan tahun ni umur saya 53. Alhamdulillah hasil perkahwinan saya seusia saya 22 tahun. Saya dikurniakan 5 orang cahaya mata, semuanya perempuan. Anak saya yang sulung umurnya usianya 30 tahun dan saya sudah ada 3 orang cucu, perempuan ketiga-tiganya juga, dan mungkin itu gambaran untuk saya dikelilingi oleh bidadari kot. Ya. Sebenarnya tu selain pada undian daripada pembelian peti ais, kalau kita lihat di sini Datuk, undian Datuk Rosyamno pun kebanyakannya datang daripada peminat-peminat di selatan Thailand. Datuk Rosyamno kerap ke sana? Selatan Thailand ni sebenarnya saya banyak buat apa ni rumah-rumah anak yatim.
Saya ada lebih kurang dalam 1,500 rumah-rumah anak yatim saya bina di sana. Kenapa tak cukup ke anak yatim kat sini? Bukan dekat sini saya dah terlampau banyak buat, jadi saya buat di sana dan mereka agak susah, jadi mungkin mereka lah yang vote saya tu. Anak-anak yatim. Anak yatim. Dan dia orang ada saya terjumpa seorang anak yatim ni, dia bertanya, dia mencari ayah dia. Dia cakap siapa nama ayah dia? Dia kata seorang DJ, seorang pengacara, nama dia Syu. Awak kenal tak dia? Tak kenal tu. Saya kata dia ditinggalkan. Dia kata mak dia orang Siam. Tak tahu bila lah yang kawan saya tu ataupun orang yang nama Syuk tu pergi ke sana dan akhirnya meninggalkan seorang. Dia kata kalau jumpa minta susu, dia kata hantar susu. Sebab ada 2 orang sebagaimana yang saya tahu, mungkin Syukri atau saya lah. Tapi dia kata yang Syukri tu dia kurus. Dia kata yang pelam-pelam gemuk-gemuk pokok buncit. Syukri Yahya. Syukri Yahya dia handsome. Dia kata budak tu saya tengok. Dia mention hodoh tu. Dia kata budak tu pun hodoh. Dia bulat-bulat hodoh macam bujang. Jadi saya pun tak tahu lah kan. Jadi saya keturunan genetik. Genetik tu saya nampak macam lah kan. Saya dah banyak bersabar tu. Dalam anugerah malam ini kita akan kembali lagi selepas ini. Meninggalkan genetik di selatan Thailand. Itu buruk. Itu lebih buruk lagi. Semestinya bukan artis kita tu. Baik tu. Apa benda yang kau nak buat suka hati kau. Saya cemah-cemah wakil negara. Wow. Anda masih lagi menyaksikan anugerah yang paling berprestij. Anugerah malam ini hanya di Awesome TV. Memang awesome. Baik. Masih lagi bersama dengan Datuk Rosyamno, pemenang anugerah selebriti paling maintain. Baik, banyak yang Datuk Rosyam dah kongsi dengan kita yang mungkin boleh kita jadikan contoh. Yang buruk buat muka di Korea. Kalau nak menang, undi diri sendiri. Baik tu, sebelum kita... Ada lagi yang buruk. Meninggalkan genetik di selatan Thailand. Itu buruk. Itu lebih buruk lagi. Semestinya bukan artis kita tu. Baik tu, sebagaimana yang saya cakap tadi, kita ada satu permainan untuk kita bermain bersama dengan Datuk Rosyamno. Ini yang saya namakan Nasib Kau Lah. Nasib kau lah. Ya, nasib kau lah. So di dalam balang ni tu ada gulungan beracun yang Datuk Rosyam perlu pilih untuk kita ketahui apakah permainan yang bakal Datuk Rosyam mainkan. Baik, macam tu pula. Anugerah kami, milik kami. Baik tu, apa benda yang kau nak buat suka hati kau. Baik, kita akan berlawan timbang bola takraw sebanyak 20 kali timbangan dalam masa yang diberikan. Datuk biasa menimbang bola-bola. Saya cemah-cemah wakil negara. Wow. Baik, ayo kita ke pentas. Okay, baik, Datuk, boleh. Okey. First kali kita akan cuba untuk imbangkan bola di sini. Okey. Selama mana yang Datuk boleh imbangkan? Okey, imbang macam tu. Okay, tolong letak kan. Boleh tak? Boleh tak? Letak betul-betul lah. Oh, baik tu. Letak pun tak betul. Maaf tu, salah saya tu. Maaf tu. Letak. Letak kepit sikit. Letak betul-betul. Oh, sorry tu. Maaf tu, salah saya tu. Kita cuba tukar kaki tak? Kaki kanan. Kita apa-apa pun kita langkah dengan kaki kanan dulu. Pegang. Okey, pegang. Okey, tengok berapa lama dia berapa. Tengok. Pegang berapa lama tu. Tengok, kita angkat tinggi sikit. Wow, lama tu. Angkat tinggi sikit. Wow, lama tu. Kau duduk. Oh, saya duduk. Duduk. Angkat. Sampai. Oh, lama tu. Sampai kat muka. Oh, lama tengok tu. muka kau dengan bola tu sama. Betul tu. Nampak lama tak? Macam saya. Tak boleh, macam tu tak boleh. Kau tak boleh. Kita cuba lain tu, cuba lain. lain. Okey, apa macam? Timbang di dada. Dada. Baik tu. Okey. Siapa yang boleh lama timbang kat dada tu Okey. Ada jatuh. Okey, baik tu. Tengok. ni. Baik tu. Tengok. Wow. Nampak? Nampak tu. boleh pusing. Lamanya tu. Nampak? Lamanya tu. Awak cakap timbang di dada, awak tak cakap tanpa pegang. Lain kali apa-apa pun kena guna ni. Tak. Okey, lain.
Okey, timbang kuda lutut. Okey. Siapa paling banyak? Okey, sila. Okey. 2. 2 je. 1, 2. Nampak? Aku ikut. Kita ikut. Oh. Kalau kau 3, aku pergi 3. Tengok. Sebab aku tak suka memalukan orang. Baik, saya cuba pergi 3. 3. Jadi kita membuat 3 lah. Tolong taikkan strok aku sikit atas. Betul. Op. Tak rasa kau pegang. Saya tarik ni. Okey. 1, 2, 3. Nampak? Lagi apa lagi cara dia? Timbang kita cuba seimbangkan di kepala. Okey. Itu je. Maknanya samalah kita kena buat. Tengok. Orang dah boleh jalan-jalan, pergi kedai. Engkau tak boleh kalau nak buat perkara yang senang macam ni. Nampak? Lagi apa lagi? Jadi kalau boleh Datuk sharekan sikit. Pelakon sudah, mengacara pun sudah. Malahan pernah juga bekerja di radio pun sudah. Produce filem pun sudah. Apa lagi yang Datuk teringin untuk buat di dalam industri tanah air? Industri tanah air. Saya sebenarnya tak merancang apa yang saya nak buat dalam industri tanah air, tapi tinggal saya harap dalam industri tanah air ni saya mampu terus berlakon walaupun usia tu bertambah, dan saya harap diberikan peluang untuk memegang watak-watak yang memberi impak yang besar kepada sesebuah filem atau sebuah drama. Dan untuk kehidupan saya selalu berdoa supaya di penghujung kehidupan saya ini, sebab usia pun dah 53, diharapkan diberikan kekuatan untuk mencari sesuatu untuk saya terus ke alam-alam yang berikutnya. Itu yang paling penting lah. Alam-alam berikutnya. Alam barzah, matilah. Ya, baik. Kami di sini sebenarnya sangat berbesar hati dengan kehadiran Datuk Rosyamno bersama-sama dengan kita. Seorang pemain bola yang berbakat, seorang penimbang bola yang berbakat. Tidak mampu manusia normal untuk kalahkan, kecuali dengan Bomo. Baik, Datuk Rosyam. Sebentar lagi sebenarnya saya ada sesuatu hadiah untuk saya berikan kepada Datuk Rosyamno. Mungkin sebagai hadiah kenang-kenangan. Oh, dah dapat award pun dapat hadiah lagi. Betul, Datuk. Macam tak tersuai je anugerah malam ni. Dapat award tapi dapat hadiah. Memang ramai yang menang anugerah. Kita rasa tak sesuai dia menang. Kita berjumpa lagi, Datuk, dalam anugerah malam ni sebentar lagi. Selepas iklan. Bini itu ibarat macam satu perkataan yang tak elok kepada isteri kita. Dia kena isteri ataupun suri rumah kita. Biasanya bela ni dia mesti bermula daripada kecil. Dia kecil baru nama dia bela. Kalau yang besar kita ambil itu dia dipanggil mengkata darah. Begitu cepat masa berlalu, Datuk. Saya rasa betul-betul masa mencemburui kita, Datuk. Sekejap je saya rasa kita dah pun sampai ke penghujung anugerah malam ini. Saya tak boleh terima bila dia orang cakap masa mencemburui kita. Kenapa, Datuk? Sebab masa tu tetap 24 jam. Betul, dia tak pernah cemburu kan? Dia tak pernah cemburu kita, maknanya kita yang sepatutnya bagaimana kita mengatur mengikut masa tu. Masa tak pernah berubah. Betul, Datuk. Saya ubah peribahasa tu, Datuk. Okey, sila. Maafkan saya, Datuk. Bini mencemburui kita. Benar, Datuk? Itu pun tak berapa tepat. Oh. Bini tu salah. Bini tu ibarat macam satu perkataan yang tak elok kepada isteri kita. Dia kena isteri ataupun suri rumah kita. Baik. Bini tu tak bagus. Baik, saya ubah lagi, Datuk. Sila. Suryani mencemburui Yusri. Pun tak boleh. Sebab apa kita tak boleh membabitkan orang lain dalam kita punya percakapan. Itu dah kira macam satu benda yang fitnah. Baik, kalau Datuk cuba, Datuk, peribahasa yang betul. Saya pengacara, kau pengacara. Baik, Datuk. Baik, Datuk. Masa tak mencemburui kita. Masa berlalu begitu pantas. Begitu, bukan. Masa tak pantas, dia tetap masa itu berlalu seperti biasa. Masa berlalu seperti biasa. Seperti biasa. Kan sedap bunyi dia tu. Betul. Dan nak berpisah dengan Datuk Rosyam. Baik, Datuk. Kita nak berkongsi sikit lah. Tadi banyak kita cakap pasal industri, tentang kemenangan Datuk, selebriti paling penting. Kita juga tahu Datuk Rosyamno sebenarnya antara selebriti ikon dalam bidang usahawan.
Alhamdulillah saya bermula berlakon ketika usia saya 17 tahun. Baik. Dan ketika usia saya 30 tahun saya mula menceburikan diri saya dalam bidang lakonan. Setelah 13 tahun saya bekerja dengan sebuah syarikat perfilman. Baik, Datuk. Dan saya tubuhkan Suhan Movies and Training Sdn Bhd. Daripada Suhan Movies and Training Sdn Bhd, akhirnya Allah bagi saya rezeki lagi untuk ditambah dalam bidang perniagaan. Saya buka ladang saya. Betul. Siapa sangka asal daripada seorang anak setinggan yang dulu-dulu orang kata duduk tanah haram, dan Allah anugerahkan saya 175 ekar untuk saya tanam nangka saya. Saya bela ikan, bela lembu, bela ayam, tanam durian Belanda. Datuk Dan tak teringin bela saya tu. sebab saya mencari biasanya bela ni dia mesti bermula daripada kecil. Dia kecil baru nama dia bela. Kalau yang besar kita ambil itu dia dipanggil mengketa darah. Dia tak kena. Tak kena. Jadi hasil daripada tanaman saya tadi tu, saya dah buat produk saya bernama Adra daripada durian Belanda, dan alhamdulillah sekarang pun saya dah mula menceburkan diri dalam perniagaan retail iaitu Roshamat. Dan alhamdulillah walaupun macam-macam saya kena toma, kena kritik tapi terima kasih kepada semua yang penyokong-penyokong yang datang membeli belah di tempat saya. Siapa yang dah datang tu, siapa yang belum datang, datanglah. InsyaAllah di Shah Alam saya akan pada bulan 6, bulan 7 ni saya akan buka cawangan saya yang terbaru lah. Wow. Datuk pernah juga mengejutkan orang kata makcik-makcik bawang ni semua. Bila Datuk ada buat satu tawaran harga yang sangat murah masa tu. Ya, ayam 88 sen. Ya Allah, murahnya tu. Ayam 88 sen. Daripada mana Datuk boleh dapat idea ayam semurah tu? Memang selalu bergelumang dengan ayam. Sebab dalam kehidupan kita, kita kena ada satu, ialah bagaimana kita memberi balik apa yang orang beri pada kita, iaitu bersedekah. Bersedekah ni banyak hikmah dia kan. Betul. Jadi saya menganggap apa yang saya beri ayam tu balik dia macam sedekah lah. Dan itu merupakan juga satu marketing and promotion yang besar. Dan alhamdulillah dengan cara begitu saya mendapat liputan daripada social media di seluruh Malaysia. Viral betul. Viral, dan alhamdulillah sekarang ni SC Roshamat menjadi satu tempat yang harus disinggah kalau datang ke Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah daripada situ juga wujudnya branding Roshamat tu, walaupun saya cuma ada satu pasaraya tak sebesar mana, tetapi branding saya segah dengan pasaraya-pasaraya besar yang lain. Betul. Dan itu di antara yang saya katakan tadi, bagaimana juga harus kita memikirkan apa juga bidang perniagaan yang kita ceburi, bagaimana harus kita memikirkan bagaimana untuk membuat marketing dan promotion. Promotion dan marketing ni sebenarnya ada pada diri masing-masing. Sebagai contohnya, bila seseorang itu di alam remajanya nak bertukar ke alam dewasa, iaitu bila tukar ke alam dewasa mereka ingin mendirikan rumah tangga contohnya. Tapi di alam remaja mereka, sedar tak sedar kita sudah mula membuat marketing untuk diri kita. Kita sudah pandai berpakaian cantik. Macam orang perempuan masa dia usia remaja tu make up. Ingat tak kali pertama orang perempuan pakai lipstick nak keluar rumah, mesti dia malu kan. Betul. Itu adalah jenis marketing dan berpakaian, dan ini sebenarnya penting bagi diri seseorang, dan diharap apa yang Allah bagi pada kita, ilmu itu kita terapkan dalam pekerjaan kita, perniagaan kita, kerana semuanya sebenarnya Allah dah ajar pada kita. Betul. Datuk, alang-alang saya dah berjumpa dengan usahawan yang hebat macam Datuk. Taklah hebat mana? Boleh. Maksudnya daripada saya anak setinggan, gagal SPM, ada macam sekarang, saya rasa banyak lagi ahli perniagaan yang hebat-hebat. Saya okey. Boleh tak Datuk macam bantu saya? Sebenarnya saya dah lama tu saya ingin nak berniaga, cuma saya tak jumpa jalan dia. Macam saya tu pada mana mula untuk saya start berniaga? Syuk, sebenarnya Syuk sudah mula berniaga. Syuk sudah mula berniaga. Syuk hari ni syarikat Syuk nama dia Syuk. Syuk menjaga bakat Syuk. Syuk menjaga keterampilan Syuk. Dan bayangkan hari ini orang bayar Syuk untuk jadi DJ radio, pengacara keramaian apa-apa, dan itulah bentuk perniagaan. Jagalah perniagaan itu. Kadang-kadang kita fikir balik, contohnya kalau Syuk mengacarakan salah satu acara di luar, dalam masa 1-2 jam Syuk dapat bayaran yang besar. Mungkin kalau kita buka restoran pun you tak dapat bayaran yang sebesar itu. Betul. Jadi ini adalah sebenarnya perniagaan. Sebab tu jangan sedih. Jangan sedih kalau rupa dia paras dia macam ni. Jangan sedih. Sebab apa? Rupa paras yang macam inilah yang membuatkan Syuk berjaya
menjual produk yang Syuk ada. Jadi saya nampak daripada dia memberi sikit ni biar dia memberi sampai nampak macam tu. Dia lagi laku. Betul. Maksudnya rupa paras macam saya mungkin tak ada ramai ada macam ni. Yang ada pun tadi yang saya kata kat Selatan Siam tu. Baik Tok. Saya faham. Baik Tok, banyak benda yang kita belajar hari ini bersama dengan pemenang Selebriti Parlimentin. Banyak ilmu yang dicurahkan. Ingat, rupa paras bukan menjadi ukuran. Bakat juga tiada apa-apa, tetapi hati tu kan. Hati kat mana? Hati, Itu jantung. hati. Itu perut. Hati kat sini. Hati menjadi ukuran. Baik, jumpa lagi Datuk Rosyam. Okey, terima kasih. Terima kasih Jadi banyak. pun saya pun nak ucap terima kasih sepanjang saya bersama program Anugerah malam ini. Baik Dok. Apa yang saya keluarkan, apa yang saya tuturkan, dia adalah untuk hiburan semata-mata. Dalam hiburan itu juga tadi saya terapkan beberapa perkara yang boleh diambil inspirasi. Baik Dok. InsyaAllah. Jadi Ya. sebagai menghargai kedatangan Datuk Rosyam di Anugerah malam ini, kami menyediakan sesuatu untuk Datuk. You got what I mean. Jam. Murahnya. Kami beli di Rosyamat. Dia untuk jam melambangkan, walaupun kita putarkan waktu sebagaimana sekalipun, Datuk Rosyamno tetap maintain. Terima kasih Amin. Rosyamat Alhamdulillah. kerana Sponsor. menyediakan. Sponsor. Maknanya Rosyamat sponsor dan Rosyam menang. Rosyam menang. Baik, terima kasih sekali lagi Datuk Rosyam. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod Anugerah malam ini untuk kita saksikan anugerah apa pula yang bakal dipertandingkan dan siapa selebriti yang layak. Anda ada duit, anda menang. Anugerah malam ini. Assalamualaikum.